Kehidupan anak syurga yang sepatutnya menikmati wanita kasih dan sayang teman lelakinya dan mengaku seorang ibu bersalah didakwa di Mahkamah Seksyen Magistrate Johor Bahru atas tuduhan mencederakan anak perempuan. Hai, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membincangkan satu isu, iaitu penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Jadi, apakah penderaan seksual terhadap kanak-kanak? Penderaan seksual terhadap kanak-kanak merupakan satu isu yang telah diperkatakan dan dibincangkan oleh segenap lapisan masyarakat sejak zaman berzaman lagi. Walau bagaimanapun, pemahaman dan persepsi yang tidak tepat terhadap penderaan seksual menyebabkan kebanyakan kes dianggap sebagai masalah dalaman keluarga dan sukar untuk didedahkan sekaligus berlanjutan tanpa mendapat pembelaan yang sewajarnya. Dan ia boleh diibaratkan sebagai kes terpendam, sangat complicated, melibatkan banyak pihak dan sukar untuk dibuktikan. Terdapat beberapa tanda-tanda penderaan seksual yang telah berlaku kepada kanak-kanak, iaitu perubahan sikap seperti cepat marah, menangis dan menyendiri. Apa itu cepat marah? Cepat marah ini berlaku apabila seseorang kanak-kanak itu ataupun mereka mempunyai depresi ataupun tekanan yang meningkat. Manakala menangis ini disebabkan mereka takut ketika berseorangan dan mereka selalu menyalahkan diri sendiri. Serta mereka tidak mempunyai keyakinan diri. Manakala menyendiri ini pula ialah mereka suka menunjukkan sikap yang tidak sesuai, seperti mereka tidak yakin ataupun tidak mudah untuk mempercayai orang. Oleh itu, terdapat beberapa simptom jangka panjang yang boleh berkekalan hingga meningkat dewasa, iaitu gangguan tekanan selepas trauma, masalah dan tekanan seksual serta masalah dalam berhubungan. Mereka juga kurang keyakinan diri ataupun tidak pandai untuk menjaga penampilan diri. Mereka juga ketagih, dadah ataupun alkohol. Mereka juga suka untuk mencederakan diri sendiri dan juga terdapat simptom lain seperti gangguan makanan ataupun gangguan kurang tidur. Tanda-tanda penderaan seksual terhadap kanak-kanak ialah tekanan. Hal ini kerana akibat daripada penderaan tersebut, mereka berasa tertekan sehingga ada yang mengalami stres. Yang seterusnya ialah tindakan yang agresif. Ada juga mereka merasa kurang percaya terhadap orang lain sehingga ada yang memberontak. Dan yang terakhir ialah tingkah laku seksual terhadap orang lain. Hal ini kerana mereka merasakan perkara itu adalah normal dan ada juga kalangan mereka yang menggunakan seksual itu adalah sebagai bahan gurauan dengan rakan mereka. Secara amnya, perkara seksual itu sangat negatif dan ianya tidak sesuai terhadap kanak-kanak kerana ianya akan merosakkan pemikiran mereka pada masa akan datang. Seterusnya, kanak-kanak yang mengalami penderaan seksual kebiasaannya menjadi terlalu berahsia dengan ibu bapa mereka. Hal ini kerana mereka berasa takut untuk bercerita kepada orang lain akibat desakan atau ugutan yang diberi oleh pendera. Yang kedua, mereka yang mengalami penderaan seksual cenderung untuk hilang keyakinan diri di tempat awam atau di sekolah. Akhir sekali, tanda-tanda yang dapat dilihat pada seorang kanak-kanak yang mengalami penderaan seksual adalah perubahan corak tidur yang ketara. Hal ini kerana mereka mungkin kerap memikirkan perkara yang berlaku sehingga menyebabkan mereka takut untuk tidur atau sering mengalami mimpi buruk apabila tidur. Antara punca-punca ataupun faktor yang menyebabkan kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak semakin membimbangkan di negara kita ialah: yang pertama, individu yang kaki botol. Individu yang kaki botol merupakan seseorang yang tegal meminum minuman keras ataupun arak. Oleh itu, mereka tidak mampu untuk berfikir secara waras dan sempurna. Mereka juga secara tidak langsung boleh melakukan pelbagai perbuatan keji tersebut terhadap kanak-kanak tanpa mereka sedar. Seperti contoh, mereka boleh merokok, meraba dan sebagainya. Antara faktor yang kedua ialah penghidap pedofilia.
Pedofilia merupakan individu yang berminat ataupun berkecenderungan untuk melakukan seks terhadap kanak-kanak berusia 13 tahun ke bawah. Mereka juga lebih tertarik dengan kanak-kanak berbanding dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, kadang-kadang kala mereka lebih berfantasi ataupun berimajinasi dengan kanak-kanak, lebih-lebih lagi apabila mereka melihat kanak-kanak tersebut tidak berpakaian. Antara faktor yang ketiga ialah anak tiri ataupun bukan ahli keluarga kandung. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat banyak berita yang mengatakan bahawa anak-anak tiri sering menjadi mangsa seks ataupun mangsa rogol terhadap bapa tirinya sendiri ataupun ahli keluarga tiri yang lain. Oleh itu, mereka perlulah mengelakkan diri untuk tinggal berdua-duaan dengan orang luar yang bukan daripada darah daging kita sendiri. Seterusnya, faktor penderaan seksual kanak-kanak berlaku disebabkan oleh kecuaian ibu bapa. Faktor kecuaian ibu bapa adalah salah satu bentuk penderaan dari sudut pengabaian. Kecuaian ibu atau bapa terhadap kanak-kanak menyebabkan pelaku penderaan seksual mampu bertindak melakukan perkara yang keji ini. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerjaya sehingga terlalu cuai mengabaikan anak-anak mereka di rumah tanpa pengawasan. Seterusnya ialah gila seks. Faktor gila seks adalah seseorang yang terlalu obses melakukan seks tanpa mengira peringkat umur. Perkara ini terjadi apabila pelaku penderaan seksual kanak-kanak yang mempunyai masalah mental iaitu pedofilia yang bermaksud individu yang mempunyai minat seks terhadap kanak-kanak belum baligh berusia 13 tahun atau lebih muda. Faktor yang seterusnya ialah pelaku adalah seorang kaki judi. Pelaku penderaan seksual kanak-kanak juga bermula daripada individu yang merupakan kaki judi. Perkara ini boleh berlaku melalui contoh, pelaku tersebut yang dalam keadaan marah apabila kalah dalam berjudi yang kemudian pulang ke rumah dan melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Mungkin bagi mereka ini adalah salah satu cara untuk melepaskan kemarahan. Namun sebenarnya perilaku ini adalah sangat salah dan sangat tidak bermoral. Antara faktor-faktor penderaan seksual terhadap kanak-kanak ialah kepercayaan karut ataupun adat. Sesetengah masyarakat mempercayai bahawa kepercayaan karut ini normal dalam kehidupan seharian, namun bercanggah dengan undang-undang dan hakikat realiti kehidupan. Antara kepercayaan karut yang pertama ialah penderaan kanak-kanak merupakan fenomena baru seperti banyak dilaporkan di media. Hakikatnya, penderaan kanak-kanak berlaku sejak berdekad lalu dalam semua peringkat sejarah. Bezanya dulu ia mungkin kurang dilaporkan kerana tiada saluran ataupun pendedahan. Seterusnya, kepercayaan yang kedua ialah penderaan kanak-kanak biasanya membabitkan orang yang tidak dikenali. Hakikatnya, biasanya penderaan fizikal, seksual, emosi dan diabaikan dilakukan orang yang bertanggungjawab menjaga kanak-kanak. Jika pendera itu tidak dikenali, ia dipanggil serangan fizikal. Kepercayaan yang ketiga ialah penderaan kanak-kanak biasanya berlaku di tempat yang jarang dikunjungi. Hakikatnya, penderaan kanak-kanak boleh berlaku di semua tempat, tetapi lazimnya kanak-kanak didera di tempat yang mereka biasa kunjungi, termasuk di rumah dan juga pusat jagaan. Kepercayaan karut yang keempat pula ialah sesetengah kanak-kanak mempunyai kelakuan yang boleh menimbulkan kemarahan dan menyebabkan mereka didera. Hakikatnya, ini kepercayaan yang tidak betul. Penderaan kanak-kanak ke atas semua jenis penderaan yang dilakukan harus mempunyai sifat tanggungjawab. Kanak-kanak tidak diminta untuk didera dan tidak berhak didera. Nakal, suka bermain, ketawa dan menjerit ketika bermain, berlari dan membuat sepak adalah kelakuan normal bagi kanak-kanak. Seterusnya, kepercayaan karut yang kelima ialah pendera mengalami sakit jiwa ataupun mempunyai fantasi dalam mencederakan kanak-kanak. Hakikatnya, tiada pendera tipikal atau lazim di dunia ini. Kebanyakan pendera adalah orang biasa ataupun normal dengan pelbagai latar belakang ekonomi, keturunan dan sosial. Orang yang ada masalah mental tidak semestinya menjadi pendera. Kepercayaan karut yang terakhir sekali ialah ia tidak boleh dianggap penderaan jika kanak-kanak memang layak dihukum kerana berkelakuan jahat. Hakikatnya, tindakan ini membuatkan kanak-kanak percaya mereka sememangnya jahat dan layak dihukum.
Ini menyebabkan gangguan emosi yang boleh berterusan semasa proses pembesaran. Masalah penagihan dadah juga merupakan faktor penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Ibu bapa atau ahli keluarga yang mempunyai masalah penagihan dadah menjadi faktor utama terjadinya kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Ketagihan ini menyebabkan mereka hilang pertimbangan dan peri kemanusiaan. Anak-anak sering menjadi mangsa mereka. Seperti yang diketahui, kesan dadah menyebabkan si penagihnya lupa diri atau berada dalam keadaan khayal. Oleh itu, mereka lupa akan tanggungjawab dan lupa kepada keluarga, malah menyeksa anak-anak yang tidak berdosa. Seterusnya, antara faktor penderaan seksual terhadap kanak-kanak ialah pendera juga mangsa dera. Bagi faktor pendera yang pernah berpengalaman menjadi mangsa dera pula, sebenarnya kesan penderaan emosi dan trauma tidak terlepas daripada mereka. Hal ini menyebabkan mereka menyimpan dendam atau menganggap penderaan terhadap kanak-kanak sebagai satu amalan yang normal dan tidak salah. Oleh itu, rawatan psikologi perlu diberikan kepada mereka agar perkara yang sama tidak berulang kepada anak-anak mereka. Seterusnya, masalah penderaan seksual kanak-kanak ini haruslah diatasi dengan segera. Terdapat pelbagai inisiatif yang boleh dijalankan dalam membendung kes ini. Antara inisiatif yang pertama adalah pihak kerajaan sepatutnya mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang. Seterusnya, pihak kerajaan juga sepatutnya mengadakan kempen kesedaran kepada ibu bapa seperti kempen keluarga bahagia untuk memberi kesedaran terhadap penjagaan kanak-kanak. Seterusnya, saya akan menyambung langkah untuk mengatasi penderaan seksual kanak-kanak melalui peranan masyarakat, iaitu dengan melaporkan kepada pihak berkuasa jika berlaku sebarang kes berkenaan dalam kejiranan mereka. Hal ini bermaksud pihak berkuasa akan dapat mengesan kejadian kes tersebut lantas mampu mengenakan hukuman yang berat kepada pelaku. Perkara ini akan menimbulkan rasa takut masyarakat untuk melakukan perkara berkenaan dalam ahli tetangga mereka. Masyarakat juga boleh menyuarakan pendapat dalam menegakkan keadilan terhadap kanak-kanak supaya hak kanak-kanak tersebut terpelihara dan terbela. Masyarakat juga boleh mengadakan kempen kesedaran dalam masyarakat berkaitan pencegahan penderaan seksual ke atas kanak-kanak. Hal ini akan menimbulkan rasa tanggungjawab dalam diri setiap masyarakat supaya menyayangi anak mereka. Dengan ini, akan mengurangkan kes penderaan berkenaan dalam kalangan masyarakat tempatan. Akhir sekali, masyarakat perlu mendidik anak mereka sejak kecil lagi. Hal ini bermaksud ia akan dapat membantu mereka untuk membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Hal ini juga dapat membantu mereka melakukan sebarang penderaan yang berlaku terhadap diri mereka kepada pihak yang berwajib. Seterusnya, langkah-langkah untuk mengatasi masalah penderaan seksual terhadap kanak-kanak ialah dengan memainkan peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting dengan memberi didikan tentang penderaan seksual dan cara mereka melindungi diri mereka sekiranya diancam. Selain itu, ibu bapa juga perlu memberi didikan agama yang mencukupi sebagai contoh tentang penjagaan aurat dan cara pergaulan mereka. Hal ini sedikit sebanyak mampu mengurangkan tentang penderaan seksual terhadap kanak-kanak di negara kita. Kesimpulannya, terdapat pelbagai faktor yang telah menyebabkan penderaan seksual kanak-kanak ini berlaku. Oleh yang demikian, sebagai seorang individu yang bertanggungjawab dan bermoral, kita hendaklah menangani kejadian ini daripada berleluasa. Kita perlulah peka kepada persekitaran kita bagi memastikan kejadian tidak bermoral ini tidak berlaku di sekeliling kita. Sekiranya kita mengetahui ada individu yang menunjukkan sebarang tanda-tanda, maka sebolehnya kita perlu siasat bagi memastikan tiada sebarang perkara tidak diingini berlaku di rumah tangga mereka. Jika perkara yang tidak diingini berlaku, maka kita hendaklah segera melaporkan perkara ini kepada pihak berkuasa. Selain daripada peranan individu,
peranan masyarakat, kerajaan dan ibu bapa juga penting bagi memastikan perkara ini tidak berlaku. Anak-anak ini merupakan insan yang perlu dijaga sebaik mungkin kerana pada masa inilah mereka akan membentuk personaliti mereka. Sekiranya mereka hidup dalam keadaan yang teruk sejak kecil lagi, maka mereka akan terikut-ikut perlakuan yang buruk itu. Bukan itu sahaja, malah mereka akan terus dimelenggu oleh trauma dan mereka tidak dapat berfikir tentang perkara yang terbaik buat diri mereka. Oleh itu, pencegahan secara lebih awal perlu dilakukan bagi memastikan masa depan anak-anak ini terjaga. Bersama Kita hentikan Jenayah Seksual terhadap Kanak-kanak kesejahteraan mereka.